Baiklah murid-murid, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari. Okey, hari ini kita akan lihat tajuk bab 9. Apa tajuk bab 9 kita, Wenggi? Sembilan, Okey, Wenggi, bab 9 tajuknya adalah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baiklah semua murid-murid di luar sana, hari ini cikgu akan ajar tajuk bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, hari ini kita akan lihat standard kandungan atau tajuk 9.3. Okey, langkah penggubalan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Baiklah murid-murid. Okey. Mendapatkan memorandum 131 memorandum bertulis. Memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu. Jadi Raja-Raja Melayu ini mengemukakan memorandum sendiri. Kepada siapa? Kepada British. Apa dia? Memorandum dia. Yang pertama, memorandum supaya persekutuan yang merdeka ini mempunyai seorang ketua negara. Faham kelas? Negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong ataupun kita biasa sebut YDPA. Jadi YDPA ini harus dipilih oleh raja-raja dalam kalangan raja-raja Melayu. Yang berdasarkan apa? Kekananan. Cikgu ulang, mesti dipilih daripada kalangan raja-raja Melayu berdasarkan kekananan. Kekananan. Okey. Tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai YDPA ini ialah 5 tahun. Betul tak? 5 tahun. Giliran mereka 5 tahun berubah. Okey. Okey. Jadi YDPA ini boleh meletak jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Jadi Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Memorandum seterusnya daripada parti politik dan pihak awam. Okey. Kita tengok memorandum seterusnya daripada parti politik dan pihak awam. Apa isu yang dibawa? Soal kewarganegaraan. Okey. Parti Perikatan menyuarakan cadangan melalui memorandum ini dinamakan sebagai Testament Amanah Politik Perikatan. Testament Amanah Politik Perikatan. Okey. Semasa menyediakan memorandum ini terdapat perbezaan pandangan tentang isu jusuli dalam perikatan. Jadi beberapa pihak dalam UMNO, terutamanya UMNO menolak pemberian kewarganegaraan jusuli. Terus kita tengok Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan warga negara. Faham? Okey, Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semelaya pula menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Okey. Faham semua? Okey. Seterusnya kita tengok masyarakat India pula. Apa pula? Menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Dan yang terakhir masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Itu dari segi kewarganegaraan. Dapat? Seterusnya apa lagi yang mereka tuntut? Parti Perikatan dan orang awam ni bahasa dan pendidikan. MCA kata apa?
menuntut supaya semua sekolah yang daripada aliran bahasa Inggeris atau vernacular perlu diteruskan. Diteruskan. Memorandum mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris. Bagus, Wing Lee. Bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Proses Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan semua negeri mempunyai kuasa tertentu, autonomi tertentu. Cikgu dah terangkan sebelum ini dalam 9.2. Jadi sistem kewarganegaraan pula berasaskan jusoli kepada semua yang lahir di tanah Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan, dikekalkan. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan. Dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Jadi sebuah parlimen ada dua majlis atau dua dewan mesyuarat, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey, dibentuklah. Seterusnya kita tengok apa reaksi. Reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama, UMNO tidak bersetuju dengan konsep jusoli. Konsep jusoli sebab apa? Bimbang kedudukan istimewa orang Melayu tergugat. Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi. Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Itu menurut UMNO. Parti PAS. Apa pula reaksi PAS? Mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu. Mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan Islam. Sama macam hari ini kan. Menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Apa kata Dato' On Jaafar? Dato' On ni merupakan ketua parti negara. Menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Semua menolak tentang kewarganegaraan setakat ini. Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan Kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft Perlembagaan Pertubuhan Cina. Menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Mahu syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil ini diberikan perhatian. Seterusnya kita tengok kunjungan ke London. Aspek terusnya itulah kunjungan ke London. 9 Mei 1957. Selepas kongres tu kan. 9 Mei 1957. Tunku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak itu bapa kepada bekas Perdana Menteri kita itu Najib. Dato' Najib kita, bapa dia nama Abdul Razak. Razak Husin. Lepas tu kita ada Ong Yok Lin. VT Sambantan sekali lagi ke London untuk bincang dengan British tentang isu kewarganegaraan dan isu yang belum muktamad atau belum selesai. Beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan. Apa hasil atau kejayaan? Hasil pindaan. Hasil pindaan disembah, diperkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja. Draft dibahaskan pada 10 Julai hingga 11 Julai 1957. Draft ini dibawalah ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan. Kelulusan draft. Mula-mula diluluskan. Draft perlembagaan ini
Draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini diluluskan oleh Parlimen British dan juga Majlis Perundangan. Kemudian Majlis Perundangan di mana? Majlis Perundangan mana? Persekutuan. Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu pada 27 Ogos 1957. Jadi rang undang-undang. Bila dah lulus jadi rang undang-undang lah kan? Jadi rang undang-undang ini diluluskan. Diluluskan. Maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957. Apa rumusan atau kesimpulan yang kita boleh buat? Kita tengok di sini. Kejayaan penggubalan perlembagaan ini membuktikan bahawa permuafakatan ini mampu membawa kestabilan negara. Sikap terbuka dengan menerima pandangan daripada pelbagai pihak perlu dipertahankan agar negara kekal maju dan harmoni. Okey, begitulah apa yang kita telah lihat dalam 9.3. Okey, terima kasih. Terus subscribe Cikgu dan terus kekal dalam siaran Cikgu. Terima kasih.